Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Amir, hari ini kita akan masuk topik berkaitan dengan siratan makanan. Okey. Okey, apa yang Amir faham tentang siratan makanan? Siratan makanan tu dia macam gabungan beberapa rantai makanan dalam satu habitat. Okey, pandai. Jawapan yang tepat. Bagus. Cikgu nak jawapan exam bagi. Tapi tak apa, kita dah tak ada exam dah. Cuma bila tak ada exam, awak jangan ingat kita tak ada awak tak akan dinilai. Awak tetap akan dinilai dalam bentuk penilaian lain. So jangan ambil mudah walaupun tak ada exam, jangan fikir tak payah belajar dah lah. Dah tak ada exam kan. Okay, so betul apa yang Amin cakap, siratan makanan adalah gabungan ataupun terdiri daripada lebih daripada satu rantai makanan yang terdapat dalam sesuatu habitat. Okay, so sebab tu kalau Amir masih ingat pembelajaran lepas kita, cikgu suruh Amir senaraikan beberapa rantai makanan yang terdapat dalam beberapa contoh habitat yang cikgu berikan. Betul tak? Ingat tak? Ingat? Amir? Okay, betul kan? So sebenarnya tu ada kaitan dengan topik yang kita nak belajar pada hari ini. Itu siratan makanan. Okay. Okey, siratan makanan adalah gabungan lebih daripada satu rantai makanan dalam sesuatu habitat. Okey, siratan makanan bermula dengan satu jenis pengeluar sahaja. Dalam siratan makanan, kalau nak buat macam hari tu kita senaraikan rantai makanan, kita boleh buat pelbagai sumber ataupun pelbagai pengeluar yang terdapat dalam habitat tersebut. Tetapi bila kita buat siratan makanan, Amir kena ingat, Amir hanya perlu ataupun Amir hanya boleh bermula dengan satu jenis pengeluar sahaja. Faham? Faham? Okey, sebagai contoh untuk habitat hutan macam hari tu. Kalau Amir pilih pokok ataupun pokok rotan ataupun buah hutan, Amir kena bermula dengan buah hutan sahaja. Kalau Amir pilih daun ataupun pokok rotan, Amir hanya bermula dengan pokok rotan sahaja. Tak boleh banyak pengeluar dalam satu siratan makanan. Sebab nanti daripada satu siratan makanan ni kita akan buat banyak anak panah tau. Satu anak panah pergi dekat pengguna yang pertama, satu anak panah pergi kat pengguna pertama yang satu lagi, satu anak panah lagi kita akan pergi dekat pengguna yang seterusnya. Maksudnya dia bermula daripada satu pengeluar sahaja. Faham? Bagi saya siratan makanan ni pening. Apa dia, Meh? Siratan makanan ni macam boleh keliku kejap pergi sini, pergi sana. Betul. Tapi dia kena ikut logik lah. Sebab tu kita kena faham betul-betul cara nak baca anak panah tu. Sebab anak panah akan bergerak akan menunjukkan daripada kiri ke kanan. Tak boleh nak pusing-pusing. Tapi dalam rantai makanan, dalam siratan makanan, dia boleh bergerak daripada atas ke bawah, ataupun daripada kiri ke kanan. Kalau undur balik, tu dah pelik dah. Macam sebab biasanya di penghujung siratan makanan akan beradanya pemangsa terakhir ataupun haiwan yang paling berkuasa di situ ataupun haiwan yang paling paling banyak makan haiwan lain. Okey. Dalam kita macam Amir tak boleh lukis, tak apa, Amir just tulis tulis dalam bentuk ayat ataupun Amir boleh buat dot, bentuk anak panah melalui dot lah. Cuma kalau dah bentuk anak panah dengan menggunakan dot agak susah bagi Amir sebab Amir tak boleh nak buat sengit-sengit, betul tak? Betul, boleh buat straight ke kiri tak apa, nak panah straight ke kanan. Betul. So payah. So Amir hanya boleh buat ke kiri ke kanan sahaja. Tapi tak apa. Untuk siratan makanan Amir boleh tulis dalam bentuk ayat. So kita akan Amir kena buat dalam bentuk ayat sikit lah. Amir kena mengarang sedikit. Okey, kalau untuk orang yang celik, dia boleh arah ataupun bentuk siratan makanan tu boleh dilukis ataupun boleh ditulis secara melintang
ataupun menegak ke bawah. Kalau melintang daripada kiri ke kanan ataupun kalau arah menegak daripada atas ke bawah. Maksudnya atas ke bawah ataupun nak tulis daripada ke bawah ke atas pun boleh sebenarnya, sebab yang penting konsep dia siratan makanan kena bermula dengan pengeluar dan berakhir dengan Pemangsa yang paling besar. Pemangsa yang paling besar. Sebab kalau dalam bentuk menegak, Amir nak tulis ataupun orang tu nak lukis dalam bentuk ke kanan ke kiri dah belik dah macam tulisan Jawi, betul tak? Terbalik, so macam pening lah. So memang yang biasa kita akan buat daripada kiri ke kanan lah dalam bentuk menegak. Cuma kalau awak dah bentuk dah bentuk melintang. Kalau dah bentuk menegak, awak ada pilihan sama ada nak bermula daripada atas ataupun nak bermula daripada bawah. Yang penting anak panah tu yang penting betul. Arah anak panah tu yang penting kena betul. Okey, faham Amir? Faham? Okey. Sedikit ulang kaji. Okey, kalau Amir ingat berdasarkan pembelajaran lepas, kejap siapa yang join? Okey, kejap. Siapa? Nafis. Hello, Assalamualaikum Nafis. Nafis? Tak join lagi? Tak join lagi ya? Dah. Ingatkan dah merajuk. Merajuk apa? Okey, Assalamualaikum Nafis. Waalaikumsalam cikgu. Okey, tak apa, Nafis masuk lambat sikit, tak apa, macam biasa awak boleh tengok balik video ni. Okey Nafis, sebenarnya tak jauh lagi kita pergi. Okey, hari ini kita masuk topik berkaitan dengan siratan makanan. Siratan. Siratan makanan. Okey, apa yang Nafis faham tentang siratan makanan? Nafis, apa itu siratan makanan Nafis? Halo. Kakak tidur. Apa yang Nafis faham tentang siratan makanan? Tak tahu. Ayah, tenang jawapan dia. Tak ada tahu lah. Okey, siratan makanan adalah gabungan lebih daripada satu rantai makanan. Dia cari duit. Betul. Tapi Nafis kena ingat, apabila Nafis lukis siratan makanan, Nafis hanya boleh bermula dengan satu jenis sahaja pengeluar. Sebagai contoh, macam dekat contoh habitat di hutan tadi, habitat di hutan, kalau Nafis pilih daun pokok, bermula dengan daun pokok sahaja. Kalau Nafis pilih buah hutan sahaja. Tak boleh satu nak buat bermula pada daun hutan, satu lagi nak bermula dengan buah hutan, tak boleh. Kena pilih satu sahaja. Faham Nafis? Faham. Okey, dalam siratan makanan juga, Nafis boleh lukis sama ada dalam bentuk menegak ataupun dalam bentuk dalam bentuk menegak ataupun dalam bentuk melintang. Okey, dalam bentuk melintang, Nafis kena lukis dari kiri ke kanan. Sebab kalau Nafis nak lukis daripada kanan ke kiri, payah sikit sebab nak susun perkataan tu pening. Macam tulisan kalau lain lah kalau awak lukis siratan makanan tu dalam bentuk Jawi. Awak tulis nama haiwan tu dalam bentuk Jawi. Tu boleh kita buat dalam bentuk daripada ke kanan ke kiri. Okey, dalam bentuk menegak pula, Nafis boleh buat daripada atas, iaitu bermula dengan pengeluar di atas, lepas tu anak panah dia menurun ke bawah sampailah pengguna ataupun pemangsa yang paling besar, haiwan yang paling besar yang berakhir di siratan makanan. Tapi dah tak boleh pusing kiri kanan kan? Tak boleh lah, janganlah pula awak dah buat menegak nak kiri kanan pula. Tak boleh, nanti pening lah awak punya ni, nanti pemeriksa pening. Okay? Jadi dia kena straight je daripada atas turun. Dia tak adalah straight sangat, dia adalah bentuk bengkok dia, tapi yang arah pergerakan tu mesti ke bawah lah kalau bermula daripada atas. Tapi kalau bermula daripada bawah, maksudnya pengeluar tu di bawah, maksudnya arah dia ke atas lah. Faham? Okay. Macam terbang pula pemangsa besar tu. Kan? Okay, so macam cikgu highlightkan tadi pada Amir, macam yang celik boleh lukis, tapi yang untuk murid yang tak nampak B1 buat dalam bentuk karangan ataupun buat dalam bentuk ayat lah untuk bagi faham apa dia dah konsep pergerakan itu, pergerakan arah.
Okey, sebelum kita teruskan pada nota yang seterusnya, sedikit revision kita nak buat. Okey, anak panah dalam rantai makanan bermaksud apa kelas? Dimakan oleh. Dimakan oleh. Satu lagi apa? Menunjukkan apa anak panah tu? Apa? Perpindahan apa? Perpindahan tenaga. Betul, perpindahan tenaga. Sebab pengeluar sendiri mendapat tenaga daripada cahaya matahari. Dan tenaga tersebut daripada pengeluar iaitu tumbuhan dipindahkan kepada pengguna pertama. Dan tenaga daripada pengguna pertama pula dipindahkan kepada pengguna kedua dan seterusnya sampailah pengguna terakhir. Alright. Okey, di sini ada sedikit contoh siratan makanan. Okey, dalam awak nak nulis ataupun awak nak melukis siratan makanan, perkara pertama untuk senang awak buat adalah, untuk memudahkan awak untuk membuat siratan makanan adalah awak senaraikan dahulu rantai makanan yang ada di dalam habitat tersebut. Yang macam cikgu bagi contoh kat sini adalah senarai rantai makanan yang berada di kebun kubis, sayur kubis tu. Okey, dan apabila awak kena ingat kelas, apabila awak menyenaraikan rantai makanan, pastikan setiap rantai makanan yang awak senaraikan tadi mestilah bermula dengan satu apa? Satu jenis apa je? Pengeluar. Betul. Bermula dengan satu jenis pengeluar sahaja. Nafis nampak senarai ni, Nafis? Senarai mana? Dekat skrin awak, tak nampak? Nampak? Okey. Sebagai contoh, nombor 1, kobis dimakan oleh itik. Itik dimakan oleh ular. Nombor 2, kobis dimakan oleh kambing. Kambing dimakan oleh ular. Amir dengar betul-betul ya, Amir? Ya. Nombor 3, kubis dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh ular. Nombor 4, kubis dimakan oleh beluncas. Beluncas dimakan oleh itik. Itik dimakan oleh ular. Dan yang kelima, kubis dimakan oleh beluncas. Beluncas dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh ular. Okey, awak tak boleh buat, okey, nombor 1 ni kubis dimakan oleh itik. Itik dimakan oleh ular. Nombor 2 pula buat bayam dimakan oleh kambing. Kambing dimakan oleh ular. Nombor 3, sawi. Sawi dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh ular. Tak boleh. Faham? Tak boleh? Tak boleh. Kalau nak buat, kalau soalan tu suruh awak senaraikan sahaja, tak apa, boleh boleh buat. Tetapi kalau soalan tu minta awak buat siratan makanan, susahlah, nanti pening lah awak nak pilih yang mana, nak pilih sawi ke, nak pilih kobis ke, nak pilih bayam. Pilih sayur yang kita suka makan. Tak kisahlah sayur suka makan ke tak, tapi yang penting kat sekarang ini untuk mudahkan awak buat siratan makanan. Kalau awak pilih pelbagai jenis pengeluar, nanti pening awak nak buat siratan makanan. Yang macam cikgu dah cakap tadi, dalam siratan makanan hanya tulis satu pengeluar sahaja. Faham? Faham? Nanti pening kepala. Tahu. Amir tak boleh buat bayam, kobis dengan sawi dalam satu kotak. Tak boleh, salah. Pening nanti. Pening. Pilih satu sahaja. Sebab tu kalau awak nak buat, awak nak senaraikan rantai makanan untuk bantu awak lukis ataupun tulis siratan makanan, kena pilih satu sahaja pengeluar. Faham? Okey. Faham. Okey, ini contoh siratan makanan yang terhasil daripada senarai awak buat tadi. Yang ini dalam bentuk menegak. Kalau tengok anak panah semua daripada kiri ke kanan. Okey, kita bermula dengan kubis kat sini. Kubis, bermula dengan kubis. Dekat kubis ni dia ada anak panah. Ada 3 anak panah, ada 3 cabang anak panah. Satu anak panah pergi kambing, satu anak panah pergi ayam, satu anak panah pergi beluncas. Okey, faham So, kambing, ayam dan beluncas ni adalah pengguna pertama. Sepatutnya ada 4 tau daripada kobis ni. Satu lagi kobis ni terus kepada itik. Cikgu tertinggal satu. Maaf, cikgu tertinggal satu. So ada 4. Kambing, ayam, beluncas dengan itik. So ada 4 pengguna pertama yang makan kobis. Faham? Okey, so kita tengok yang cabang pertama tadi. Kubis dimakan oleh kambing. Okey, kambing ni kat sini, kubis dimakan oleh kambing, anak panah dia terus pergi pada ular. So, kambing dimakan oleh ular. Ular. Okey, Amir, bayangkan
kalau cikgu, okey tadi kubis dimakan oleh kambing, anak panah ke arah kambing. Daripada kambing ni cikgu tarik pergi anak panah pergi ayam. Betul ke salah? Salah. Kambing dimakan oleh ayam. Salah. So tak logik kan? Betul. So kena double check kat situ, kena check balik anak panah awak. Ingat, Kalau tak mestilah ayam gemuk. tahu pun. Yang penting bila awak nak check, awak tafsirkan anak panah tu, jangan awak baca dalam fikiran awak cakap kubis anak panah kambing. Salah. Awak terus guna ayat tafsirkan anak panah tu sebagai dimakan oleh, baru awak boleh nampak kesalahan ataupun kalau ada kesilapan yang awak buat. So kubis dimakan oleh kambing. Kambing dimakan oleh ular. So tu logik, selesai. Okey, anak panah yang cabang anak panah kedua daripada kubis. Kubis anak panah ayam. Kubis dimakan oleh ayam. Ayam, okey, daripada ayam ni ada satu sahaja ke arah kiri, iaitu pergi terus pada ular. So ayam dimakan oleh ular. Habis. Faham? Okey. So dekat cabang yang ketiga dekat kubis dimakan oleh beluncas. Okey, dekat beluncas ni ada dua. Satu anak panah pergi kepada ayam, satu anak panah pergi kepada itik. Kita tengok itik dulu. So kubis dimakan oleh beluncas, beluncas dimakan oleh itik, itik dimakan oleh ular. So yang anak panah yang satu lagi cabang dia, kubis dimakan oleh beluncas, beluncas dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh ular. Sesama je. Tadi itik, ni kubis dimakan oleh beluncas, beluncas dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh ular. Yang ni kubis dimakan oleh beluncas, beluncas dimakan oleh itik, itik dimakan oleh ular. Memang akan sama sebab ular tu adalah pemangsa yang paling besar di situ. Ya ke? Melainkan kalau ada helang seekor lagi, ular tu habislah, ular dimakan oleh helang lah. Faham? Tapi apa yang boleh makan helang lah? Tak ada apa yang boleh makan helang kot. Melainkan kalau ada dinosaur. Tapi sebenarnya duduk siling kat bawah ni. kan. Okey, kelas. Sebenarnya dalam sirata makanan, awak ingat tidak semestinya sirata makanan tu berakhir dengan satu sahaja pemangsa. Dia boleh berakhir dengan dua pemangsa. Maksudnya dalam sirata makanan awak ni boleh ada ular dan juga boleh ada helang. Faham? Cuba kita tengok kalau kita tambah helang kat sini kan. Okey, kubis dimakan oleh kambing, kambing dimakan oleh ular, ular boleh dimakan oleh helang. Ataupun awak boleh buat juga kubis dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh helang. Ataupun satu lagi ayam boleh cabang kat dia, ayam dimakan oleh ular, ular dimakan oleh helang. Lagi banyak, lagi complicated awak punya sirata makanan. Faham? Tapi memang tak ada haiwan yang boleh makan helang. Setakat ni cikgu tak tahu lagi lah. Rasanya tak ada kalau melainkan dia ditembak oleh manusia lah. Harimau tak ada? Harimau tak ada makan helang. Masalahnya helang tu terbang, harimau terbang tu. Tak kekek lah kalau helang tu mendarat ni. Tu apa tu bising tu? Kau saya punya kulkas tu. Oh ya ke? Okey, kubis dimakan oleh itik. Okey, yang terakhir kubis dimakan oleh itik, itik dimakan oleh ular. Tu habis. Selesai serata makanan awak. Okey, setakat ni faham tak Amir dengan Nafis? Faham? Okey, bagus, faham. Okey, kita tengok pula yang dalam bentuk dalam bentuk menurun ke bawah. Okey, kalau ikutkan kat sini nampak kubis di atas. Kubis dimakan oleh itik, ataupun kubis dimakan oleh beluncas, ataupun kubis dimakan oleh ayam, ataupun kubis dimakan oleh kambing. Okey, daripada kubis dimakan oleh itik, itik dimakan oleh ular, turun ke bawah. Ataupun kubis dimakan oleh beluncas, beluncas dimakan oleh itik, itik dimakan oleh ular. Kubis dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh ular. Ataupun kubis dimakan oleh beluncas, beluncas dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh ular. Dan kubis dimakan oleh kambing, kambing dimakan oleh ular. Faham? Cikgu, Ya, Amir. ular boleh makan, ayam boleh makan kambing tak dia? Tak ada tu je. Ayam dimakan oleh kambing ke kambing dimakan oleh ayam? Kambing boleh makan oleh ayam. Kalau ayam makan kambing nanti ayam tu gemuk lah. Dia mati. Sebab dia punya perut kecil. Tak, sekarang ayam makan kambing ke kambing makan ayam? Ayam makan kambing. Mana ada ayam makan kambing? Awak mengarut lah.
Kalau tidak dah lama lah orang tak bela ayam tu. Nanti yang Kenapa? dengan tuan-tuan dia pun kena makan. Tak ada orang boleh makan ayam dah. Sebab bila kalau ayam makan kambing, macam apa dia dah, haiwan tu dah haiwan yang carnivorous tau. Yang terlalu ni. Biasanya haiwan omnivore, dia tak makan haiwan lain yang besar-besar. Dia biasa makan haiwan yang kecil-kecil sahaja. Kalau haiwan yang omnivore, yang halal kita makan. Kalau haiwan betul. Kalau haiwan carnivore yang kita haram untuk kita makan, yang bertaring biasanya, kalau macam ayam lah, ayam tak ada taring. Awak kena tengok struktur dia punya gigi lah. Macam ayam tak ada gigi taring. So tidak mungkin untuk dia makan kambing. Faham? Faham? So kena fikir kat situ. Kena tengok. Logik juga. Faham Faham? Okay, macam apa dah? Macam haiwan lagi yang bertaring. Macam kucing. Kucing pun bertaring. Kita tak boleh makan kucing sebab dia ada taring. Kucing ada taring Ha? Kucing ada taring. Ada taring. Sebab tu dia boleh makan ikan, dia boleh makan daging. Kalau haiwan yang makan daging dan makan haiwan makan tumbuhan, biasanya dia akan makan haiwan yang kecil-kecil sahaja. Macam ayam. Ayam tak ada taring tapi dia makan haiwan yang kecil-kecil sahaja yang berbentuk haiwan lain. Cacing. Cacing. Kalau haiwan yang bertaring memang kita tak boleh makan. Sebab tu buaya kita haram makan. Singa, kucing, harimau kita tak boleh makan. Unta boleh unta. Unta tak ada taring kita boleh makan. Tapi pernah makan ke daging unta? Pernah. Cikgu pernah makan. Apa? Sedap. Macam daging lembu je. Tapi kelas berbeza dengan haiwan di laut. Haiwan di laut boleh dimakan semuanya. Obo-obo? Obo-obo pun makan. Ya ke? Yang makan. Boleh makan. Dekat Sabah, kalau di Sabah, obo-obo tu dia akan buang bahagian bisa dia. Dia orang akan jemur dan jadikan kerabu. Kita boleh makan tak? Boleh lah kalau dah orang makan. Ikan jos pun boleh makan. Oh, semua boleh makan Walaupun dia ada taring tapi kita boleh makan haiwan di laut. Sotong? Sotong yang mana boleh? Sotong lah boleh. Tapi Okey. boleh sedap sotong goreng tepung. Okey, dah faham tentang topik kita hari ni tentang seratan makanan? Sudah. Okey, so kalau sudah, tugasan awak sebelum kelas berikutnya bila? Esok? Ada lagi kelas depan ni rasanya? No, kelas sains. Oh, esok ada ke? Okey, bagus. Kalau esok ada, Nafis dengan Amir buat satu siratan makanan. Cikgu bagi kebebasan untuk awak pilih habitat mana. Awak boleh guna rujukan nota lepas yang awak dah buat senarai yang awak dah buat senarai rantai makanan tu. Boleh? Boleh. Okey, pastikan ikut konsep siratan makanan betul bermula dengan satu pengeluar sahaja. Faham? Faham? Okey, cikgu nak kongsikan sedikit tugasan sains awak dah buat. Terima kasih pada Nafis dan terima kasih juga pada Faris tapi Faris tak ada. Okey, sebelum tu Saya tak tahu haiwan apa. tak apa. Saya buat. Nafis punya haiwan nak tahu apa yang nama dia Amir? Ambil goose. Waktu ni ada L sebab dia punya badan macam lembu. Jangan tengah ambil masa nak buka. Kita nak tengok lah. Apa nama haiwan ni Amir, Nafis? Kubz. K-U-B-Z. Itu Apa nama dia? KU Nama dia Kubz. K-U-B-Z. Apa tu? campur antara Okey Nafis, boleh ceritakan sedikit haiwan ni awak ambil inspirasi daripada apa? Idea awak ambil daripada apa? Haiwan apa? banyak. Ada Gabungan apa tu Nafis? ada gabungan zirafah, lepas tu zebra, lepas tu buaya, lepas tu ular. Wah, bagus. Okey, boleh tak terangkan ciri-ciri yang ada pada tubuh dia? Itu tahu dah apa.
kulit dia tu macam mana Nafis? Kalau ikutkan imajinasi awak, kulit dia tu dalam bentuk kulit keras ke berbulu halus? Kulit keras. Macam buaya. Kulit keras. Okey. Apa fungsi kulit keras tu? Untuk lindung diri dia daripada manusia. Oh, okey, bagus. Bagus. Ada ciri-ciri perlindungan. Okey, ini Amir. Amir nak buat haiwan imajinasi nanti, Amir kena pastikan ataupun Amir kena pertimbangkan ciri-ciri penyesuaian kepada cuaca dan juga ciri-ciri untuk melindungi diri daripada musuh. Saya rasa saya Faham, tak Amir? ada buat apa. Tak apa. Itu awak. Okey. Ingat Amir, haiwan imajinasi tidak semestinya tiru haiwan yang ada atas muka bumi ni. Awak boleh buat sebebas-bebasnya haiwan bentuk macam mana pun. Faham Amir? Roket boleh dah you? Tak kisah, itu imajinasi awak. Cuma yang penting haiwan tu ada ciri-ciri haiwan lah. Kena ada ciri penyesuaian dia dengan cuaca, ada penyesuaian dia dengan daripada selamatkan diri daripada musuh. Kena ada ciri-ciri tu. Faham? Faham? Okey. Okey Nafis, kaki dia tu macam mana tu Nafis? Kaki dia bentuk apa tu? Tak tahu. Apa ni? Kaki dia macam kaki zirafah. Oh, macam kaki zirafah. Bagus. So haiwan ni agak tinggi jugalah ni. Okey, bagus. Okey, kenapa fungsi kaki dia panjang macam tu? Nak makan smart dan gaya. Apa dia? Untuk makan macam daun yang tinggi. Oh, bagus. Ada penyesuaian yang macam tu. Bagus. Okey. Berdasarkan haiwan awak dah buat ni, agak-agak awak habitat apa yang sesuai dia tinggal? Dekat Afrika. Dekat Afrika, bagus. So dekat Afrika kita tahu cuaca dia agak cuaca panas kering dan juga hujan sekali setahun. So sesuailah dengan penyesuaian dia sebab kaki dia pun kaki yang tinggi. So dan juga dia punya leher pun agak panjang, senang untuk dia minum air. Lepas tu Hafiz kata dia punya badan berkulit keras. So Tapi itu Najib buat benda ni daripada apa? tak tahu Nafis. Boleh tahu tak Nafis apa bahan yang awak gunakan? Kertas, botol dengan hanger tak guna dah. Bagus. Kertas dah rosak. Kertas, dia guna kertas, botol dengan hanger yang dah rosak. Bagus Nafis, kreatif. So cikgu dah bagi markah ke awak untuk ini 100%. Tahniah. Okay, so Amir harap-harap Amir dapat buat sesuatu yang lebih baik pada ni. Okay, so by the way terima kasih banyak. Okay, kelas kita untuk hari ni dah habis. Cikgu tak nak terlalu lama, nanti opening. So yang penting ingat tugasan kita pada hari ni Okay. Okay, itu saja kelas. Kalau masih tak clear dengan apa cikgu dah sampaikan pada hari ni, boleh rujuk balik pada video, nanti cikgu akan post kat YouTube dan cikgu akan post pautan dekat grup kelas nanti. Okay kelas, terima kasih kepada Nafis, terima kasih pada Amir kerana sudi bersama cikgu pada hari ini. Okay, itu saja pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Bye.